telah mengakibatkan failure, kegagalan komunikasi di China. Dan baru-baru ni mungkin ada, saya tak follow up sangat. Dan begitu juga talian laut seperti ini. Dan semasa saya pergi ke persidangan Moskow tahun lepas, ramai para saintis membincangkan kesan-kesan ultraviolet kepada penumpang dan juga pekerja di dalam kapal terbang. Itulah sebabnya siapa yang selalu fly, kita akan tengok banyak flight sekarang ni menggunakan waktu malam ataupun penerbangan malam. Kalau kita tengok masa itulah sesak ni airport. Minggu lepas saya balik daripada Italy, masa itulah di transit di Dubai, transit di Abu Dhabi, semua penuh waktu pagi sebab selepas penerbangan malam. Salah satu sebab mungkin nak mengelakkan UV, dan satu lagi nak mengelakkan kesan daripada matahari terhadap gangguan telekomunikasi. Sebab most of kapal terbang ni menggunakan isyarat menentukan kedudukan menggunakan GPS. Cuma Malaysia Airlines je hari tu tak guna kan. Mungkin sekarang dia dah guna untuk selepas berbagai-bagai kejadian. Saya ni mengenai kesan angkasa, cuaca angkasa. Ceramah saya ni siapa je boleh tanya. Kita tak adalah official sangat macam kelas biasa. Ini yang saya kata tadi, definisi cuaca angkasa. Ada, kalau kita tengok matahari, ada dua fenomena penting mempengaruhi bumi melalui dua mekanisme, iaitu letusan tenaga yang selalunya dalam bentuk sinar X, tapi tak sampai ke bumi sebab adanya lapisan ionosfera dan hentaman jisim. Dan gumpalan jirip ini dikenali sebagai lentingan jisim corona mass ejection. Dan satu lagi yang penting adalah suar matahari, seperti yang saya tunjukkan dalam video tadi, merupakan retakan cahaya di kawasan aktif matahari. Kawasan aktif matahari ini disebabkan matahari ini panas, so kawasan aktif dia adalah sunspot yang sejuk. Ada black dot yang menyebabkan pelepasan zarah-zarah pecah dan letusan elektromagnet, contohnya sinar X dan juga sinar UV, extreme ultraviolet. Kenapa saya birukan di sini? Inilah yang akan diukur oleh peralatan SID kita ini, dan melihat kepada sinar X. Dan kedua mekanisme ini, iaitu letusan tenaga dan hentaman jirim dari matahari, mempengaruhi atmosfera bumi, sama ada di bahagian atas atmosfera ataupun bawah atmosfera. Dan pemantau cuaca angkasa yang kita namakan UKM SID ataupun Super SID itu akan diperkenalkan dan dibina berupaya mengesan tenaga dari aktiviti matahari. Yang kita fokuskan adalah suar matahari. Jadi kita pergi sedikit ke ionosfera, sebab kita nak lihat perambatan gelombang melalui ionosfera ini. So ini adalah perbandingan aktiviti di bumi. Kita ni di atas laut di bumi di sini berbanding dengan lapisan atmosfera. So boleh tengok kot 2-3 saat. Kita nampak tak kat lubang? So ini lapisan, macam-macam lapisan dia. Troposfer, mesosfer dan sebagainya. So kalau flight biasa, commercial flight terbang pada lebih kurang 30 km, 30 ke 40 km saya rasa. So ini spacecraft pada 400 km. Dan kita tengok di sini ionosfera bermula daripada lebih kurang 70 km di sini dan ke atas. So kalau pergi ke polar, ke bahagian kutub, kita boleh lihat kejadian aura di bahagian pada ketinggian ionosfera. Apa lagi? Inilah kalau kita tak tahu, Mount Everest lebih kurang sini. Ini kat Nepal. Kesian Nepal setelah gempa bumi dan sebagainya. Cuma tak ada peralatan di sini yang boleh meramalkan kejadian gempa bumi. Dia lapisan ionosfera bumi mengandung elektron bebas. Sebab ada elektron bebas lah dia boleh sama ada memantulkan atau menyerap dan sebagainya gelombang isyarat.
dan ketumpatan elektron bebas bergantung pada aktiviti pengayonan dari matahari. So maksudnya kalau malam kurang terayon sebab tak ada matahari. Dan macam-macam lah sebab kita menggunakan matahari sebagai sumber. Okay. Ini adalah lapisan anosfera secara detailnya. Dari tengok sini adalah gas-gas yang dihentam, macam mana nak cakap, oleh zarah-zarah yang bertenaga tinggi tadi ya. Contohnya oksigen, nitrogen oxide di sini ya. Dan kajian ini menyebabkan terhasilnya lapisan-lapisan anosfera. Contohnya lapisan D antara 70 hingga 90 km ya. Terjadi selepas pengayonan oleh sinar X-ray terhadap, kalau di region ni apa ni? Mungkin gas oksigen. Dan yang paling penting sekali yang biasa kita gunakan adalah lapisan F ni, lapisan yang tinggi F1, F2 ni pada 120 km hingga 1000 km. Ada yang terjadi daripada hentaman ataupun sinar UV dengan panjang gelombang 20 hingga 80 nanometer membentuk lapisan F1 dan F2 pada waktu siang. Sebab waktu malam berbeza kejadian ini. Tengok di sini antara lapisan-lapisan yang boleh kita lihat sebelum kita pergi kepada perambatan isyarat VLF. Waktu siang ada beberapa lapisan G layer, lapisan D, E dan F pada ketinggian yang tertentu dan membolehkan pantulan isyarat yang berbeza, frekuensi yang berbeza. Siapa tadi pagi dalam kereta dengar iKim ke Hot FM? Ni ada sinar. Semua menggunakan anosfera, lapisan anosfera ni untuk dipantulkan. Oleh sebab itu kita rasa bila nak pergi dengar, contohnya iKim saya biasa dengar di Bangi 91.5 kena tiunkan ke kilohertz kan. Kalau pergi ke Seremban lebih kurang 100 lebih sebab jauh. So lebih tenaga diperlukan. Frekuensi dia lebih tinggi. So ini semua bergantung kepada lapisan anosfera. Kalau ada gangguan di sini mungkin kita tak boleh tune dah radio kita ke frekuensi yang telah ditetapkan. Tapi bila waktu malam dari sini lebih tenaga diperlukan sebab tak ada lapisan D ni. D ni dia dah semua elektron telah bercombine semula dengan atom dan sebagainya tu menjadi molekul-molekul gas ataupun atom So tak ada lapisan ni. E pun tak ada. Ada kes-kes tertentu masa dia ada. Kemudian F1 dengan couple dengan F2 menjadi lebih tinggi pada waktu malam. So di sini Kalau tidak di sini ada F1, F2. Jadi kalau nak pancarkan radio kena pantul di sini dan kita diterima. Contohnya di Malaysia. So ini perbezaan malam dan siang. So isyarat yang kita nak fokus di sini adalah isyarat VLF. Itu frekuensi dia ada 3 hingga 30 kHz. Dipancarkan oleh stesen-stesen pemancar di bumi seperti sudah tentulah US kan. Dan apa lagi? France. Yang biasa boleh kita terima di Malaysia adalah daripada Australia, India dan Jepun. Isyarat yang boleh kita terima tak ada kat Malaysia. Sebab isyarat VLF ni digunakan oleh kapal selam dan mungkin tentera kita yang biasa dengan kapal selam tak berminat untuk memancarkan isyarat buat masa ini. Kita pun dah cek dengan MC dia kata memang tak ada Malaysia pohon untuk frekuensi ini. Dan kita tahu semua frekuensi ini dikawal oleh perbadanan yang terletak di US. Semua kena pohon. Dan isyarat VLF ini melantun ataupun dipantul dari anosfera dari jarak berapa kilometer, beratus-ratus lah kalau daripada US nak sampai ke sini dan boleh dikesan hampir di mana sahaja dengan menggunakan penguat. Dan kalau tak ada penguat ataupun booster ke apa, dia amat rendah mungkin dalam milimeter sahaja, yang susah milivolt kalau ikutkan dalam tenaga susah nak kita terima atau kesan.
So ini menyebabkan berkenaan perambatan isyarat VLF yang akan kita gunakan. Ini apa berlaku bila adanya gangguan. Gangguan di anosfera banyak sebenarnya. Ini adalah salah satu contoh. Gangguan anosfera mendadak, tiba-tiba dia berubah keadaan. So gangguan anosfera mendadak, perubahan mendadak pada lapisan anosfera yang boleh dikesan oleh disebabkan oleh suar matahari. Salah satu contoh banyak lagi sebenarnya lain. Dan bila keadaan suar matahari sampai ke bumi, dia taklah secara direct sampai ke bumi, ke paras laut ke apa sebab di lapisan D tadi semua X-ray akan diserap. UV mungkin terlepas sikit, that's why kita ada UV ray. Yang lain tu semua diserap di lapisan D. Kalau tidak dah lama dah kita mati kan kalau X-ray sampai ke bumi. X-ray kan bahaya. Kalau kita pergi buat X-ray pun di hospital sebagainya, macam-macam kita kena pakai kan, ataupun pekerja luar. So ini anosfera menjadi lebih terion secara tiba-tiba, dan mengubah ketumpatan elektron dalam anosfera, dan lokasi lapis-lapisan tersebut mungkin tinggi, mungkin rendah. Mungkin sebelum ni 60 km tapi berubah kepada 50 km. Dan isyarat radio yang dipancar kini dipantulkan dari lapisan D kalau dia lebih tumpat. So kalau dipancarkan lapisan D, tak perlu dia naik sampai tinggi sampai 1000 km. So kurang tenaga. Dan sistem ni sudah kekuatan isyarat radio yang diterima berubah bergantung kepada faktor-faktor ni. Ini saling kait antara dua ni. Jumlah pengayanan lebih berlaku, lebih pengayanan lebih bagus pada perambatan radio. Walau bagaimanapun kita masih menganggap dia keadaan terganggu. Aras gelombang radio terpantul di anosfera dan juga jumlah pengayanan tambahan yang perlu ditembusi oleh gelombang dalam perambatan sebelum dan selepas pantulan. Ini semua berkaitan dengan jumlah elektron di ionosfera. Inilah dia kalau dia solar flash dan bila ada tambahan ion. Sebenarnya yang memberi kesan ni elektron, tapi ion yang dapat nama. Sebab ini secara keseluruhan. Mungkin dari segi kimianya ada lebih contribution kepada ion, tapi dari segi perambatan kita di kejuruteraan ni lebih melihat kepada elektron bebas. So akan mendapat memberi kesan kepada isyarat VLF. So kita pergilah kepada super SID. Ada timekeeper? Ada. So kita lihat ini instrumen yang saya disuruh perkenalkan. Instrumen ini merupakan alat penerima signal VLF, very low frequency, yang tadi kita tengok julat dia daripada 3 hingga 30 kHz. Tak ramai yang guna ni, submarine sahaja. Yang dapat mengesan perubahan yang berlaku pada lapisan anosfera bumi. Sebab anosfera kita consider sebagai bumi. Kalau matahari itu dengan keadaan dia di atas sana, jadi disebabkan oleh suar matahari melalui perubahan pada kekuatan isyarat VLF yang kita terima di bumi. So sebenarnya ini adalah bukanlah macam meter biasa yang kita ukur dapat terus jawapan, kan? Dia bukan direct measurement, tapi ini adalah hasil daripada analisa data secara kuantitatif, barulah dapat kekuatan isyarat ni. Dan kekuatan isyarat ni secara langsung boleh kita katakan proksi kepada kejadian suar matahari. Sebab kita bukan direct measurement. Kita cuma menggunakan lihat kekuatan isyarat yang terima dan kita agak menjangkakan itulah yang berlaku kesan daripada suar matahari. Ini peralatan yang kita terima daripada Stanford dan kita letakkan di makmal kejuruteraan, salah satu makmal kejuruteraan di bawah masa tu. So ini peralatan komputer kita. Ini antena yang telah dibina. Dia menggunakan loop antena, jenis loop ataupun gelung. Tak kisahlah gelung macam mana, janji dia bertemu balik, apa bentuk pun. Ini 4 segi lah ni, rectangular yang paling senang nak buat. Saya rasa sebahagian daripada kita buat ada experience dah buat antena ni. Nampak senang tapi nak tarik tali ni
lebih kurang 50 lilitan. Halus sangat ni. Ini saya rasa di Permata Pintar. Nampak macam bangunan ni. Okay, ni tadi Super SID dan kita pergi kepada UKM SID. Biasalah orang Malaysia ni pandai nak modify kan. Kita rasakan peralatan daripada Stanford tu kurang sesuai kalau kita nak gunakan untuk pelajar-pelajar sekolah dan juga projek yang kita nak jalankan. Kalau kita buat ubah SWOT. Kita yang penting kita ada dia punya Lita printed circuit board ni. Dan kita tahu apa komponen yang digunakan, sikit saja pun, lebih kurang 11 jenis kapasitor, transistor dan sebagainya. Kemudian PCB kita boleh buat di makmal kejuruteraan ataupun kita boleh buat di luar. Okay. Dan kita buat ikut cita rasa kita lah. Dan kita buat satu kit UKMSID mengandung perisian komponen elektronik, ini wire dan sebagainya ni, data PCB, manual pengguna dan maklumat berkaitan. Manual ni kita translate ubah suai daripada bahasa Malaysia, bahasa Inggeris ke bahasa Malaysia. Dan juga segala-galanya kita kena ubah suai lebih kurang 50% sebab tadi Super SID ni UKM SID. So ini adalah rajah yang dah siap pasangan ini. Masa ni kita hanya ni adalah salah satu projek pelajar tahun akhir, pelajar kejuruteraan. Sesimpel saja kan? Ni. Saya rasa sekolah menengah pun boleh buat. Tingkatan 3 sekolah menengah sekarang ada dalam kemahiran hidup, kalau silap saya dah mula buat komponen sebegini ya. Inilah dia isyarat. Bila semua dah pasang, so kita akan dapat isyarat suang matahari yang dikesan oleh pemantau UKM SID. Ini waktu tempatan di Malaysia. Inilah dia suara yang kita dapat. Kalau tak ada flare, dia akan lebih mendata sahaja di sini waktu siang. Dan kita ini ada sunset sunrise. Kalau tengok sini lambat sikit ni pukul 6 awal sangat sunrise, sunset pukul 8. Drift sedikit. Dan kita akan bandingkan sunrise sunset daripada surat khabar kalau everyday kita ada newspaper, kita tengok sunset sunrise ataupun daripada waktu solat. Dan ada waktu fajar dan sebagainya tu. Waktu maghrib sini patutnya. Sebab kita based on matahari kan. Okay, ini tadi adalah pengukuran di bumi dan menggunakan VLF. Sekarang ni kita nak tentu sahkan betul ke tak betul apa yang kita terima di bumi dengan yang diterima oleh satelit. Sebab satelit ni lebih tak ada dekat sangat dengan matahari kan, tapi dia keluar daripada atmosfer, di luar dan tidak ada gangguan atmosfer. So kita boleh bandingkan, contohnya yang merekodkan keadaan suara matahari ini adalah satelit GOES. Bolehlah dapatkan daripada NASA website ataupun Japanese website pun ada. Ni tengok ni yang tumpuk matahari yang hitam-hitam ni biasanya akan mengeluarkan solar atau dikaitkan dengan suara matahari ya. Kalau banyak sunspot, kalau sini kurangkan katalah 7, menunjukkan matahari tak aktif. Kalau keadaan matahari aktif, contohnya tahun 2014 ni, di mana kitaran adalah kitaran maksimum matahari ya, boleh dapat kadang-kadang sampai 100 lebih. Dan kita sangat bertuah semua ini ada direkodkan juga oleh Agensi Angkasa Negara di ONL, National Observatory Langkawi. Malah ini adalah gambar daripada angkasa, Agensi Angkasa Negara, mesti tengok flare. Jadi siapa yang nak buat penyelidikan bolehlah melawat sana. Saya pun dah beberapa kali pulang balik ke sana. Ni Agensi Angkasa Negara mana di sini. So ini yang kita ambil daripada NASA. NASA boleh katakan real time. Di dunia ini ada 5 stesen sahaja yang mengeluarkan real time mengenai cuaca angkasa. Mungkin kita subscribe, mungkin ada yang tak boleh subscribe. US, Australia telah mengeluar sejak 1960 lebih lagi. Mungkin belum saya lahir lagi. Dia dah ada cuaca angkasa real time. Keadaan matahari, keadaan elektron di atmosfera. Sebab perambatan ni penting untuk ketenteraan. Dan GPS kalau kita tahu adalah satelit militernya.
Dan sebabnya kita dah bermula awal lagi. Dan Jerman, baru ni Jepun, dan satu lagi Brussels. So itu 5 tempat yang mengeluarkan cuaca angkasa secara nyata. Ya. Sekarang ni kalau setakat ramalan cuaca bumi, bila-bila kita boleh di mana-mana saja dapat kan hari-hari. So inilah dia, kita bandingkan dengan data yang di sini dan kita ada record number ni. Macam surat beranak dia kot, dia ni kat sini tempat lahir flag. Ya. Lepas itu kita dapat ni daripada satelit. Ini yang kita dapat di bumi contohnya. Dan kita boleh bandingkan. Ini kelas-kelas suara matahari ya, C, X dan sebagainya. Jadi kita boleh bandingkan keadaan ni untuk menentu sahkan yang kita terima di bumi adalah sama dengan yang direkodkan oleh satelit. Jadi secara kesimpulan dia, apa yang dimasukkan dengan UKM SID, peralatan ni memerlukan 3 segmen yang perlu diintegrasi. Sebab kita ada antena, ya, pembangunan antena, ni tak sempat nak translate. Pembangunan antena, loop antena yang tadi, tak kisahlah bentuk apa pun, asalkan dia bergelung. Ya, so mudah je kan. So komponen yang perlu kita sambung lebih kurang 11 jenis sahaja. Dan kita perlukan komputer untuk merekodkan semua data-data tersebut dan sambungkan ke semua-semua ni, antena dan komponen ni. Dan kita perlukan perisian untuk integrasi semua hardware dan software, sistem bersih dan data collection. Jadi kita analyse data ni. Ini adalah projek rintis yang kita lakukan. Cara kebetulan, ni banyak cara kebetulan. Cara kebetulan saya dapat masa mesyuarat, dan cara kebetulan juga kita mulanya projek community UKM, dan cara kebetulan juga kita dapat duit grant sedikit ya. Walaupun sedikit tapi masih boleh bergerak. So kita mulakan projek ini dengan Sekolah Rintis 2012. Ada 2 sekolah yang terlibat. Mula kita jalankan kaji selidik dengan bantuan pendidik daripada Fakulti Pendidikan ya, Dr. Rosada. Dan kita pilih 2 sekolah asrama penuh, 2 sekolah bandar dan 2 sekolah luar bandar. Baik, ini untuk kaji selidik. Dan kemudian untuk implementasi seterusnya, kita pilih 2 sekolah yang dekat-dekat lah, sebab ini pengalaman pertama kita. Ada Sekolah Menengah Agama Persekutuan Kajang, SMAP Kajang, dan juga Sekolah Seri Puteri Cyberjaya. Ini 2 dekat-dekat dengan kita. Dan setiap sekolah ni mempunyai membina 2 ataupun 3 kumpulan, dan kita panggil mereka, guru-guru yang terlibat dan juga pelajar-pelajar ke UKM, Fakulti Kejuruteraan. Suka mereka datang ke Fakulti Kejuruteraan walaupun bangunan tu dah lama, tapi kita ni ada dewan kuliah, ni tengok ni siapa ni, Cik Fairul dari Agensi Angkasa dan kita tengok alat ni. Kemudian kita kasih kit tu kepada setiap kumpulan di sekolah tersebut. Itu sahaja kita jumpa dengan pelajar. Saya lah menyembuh pelajar, tapi kita ada follow up selepas tu. Mesyuarat dan bengkel kepada pelajar dan guru diadakan sekali sepanjang projek lah. Sebab kita sebenarnya nak pelajar berdikari ya? Sebab semua kita dah letak dalam manual, semua dah tunjukkan dan macam mana cara nak pasang dan sebagainya. So kita harap pelajar dapat menjalankan projek itu dengan mudah. Cuma kekangan kesibukan waktu mereka lah, sebabnya sekolah yang pandai-pandai. So ini mereka membuat pembinaan antena, pemasangan alatan UKM SID dan pencerapan data dilakukan oleh pelajar sekolah terlibat. Ada juga masalah, beberapa masalah nanti Dr. Rosada akan cerita lebih lanjut. Ada lawatan ke sekolah dijalankan bagi memantau hasil kajian projek SID. Kadang-kadang dia telefon, kita tengok, tapi tak kerap walaupun dia dekat sahaja, dan kebanyakannya mereka yang mengatasi masalah itu sendiri, sama ada dengan technician sekolah, guru-guru, pembimbing. Dan kita adakan bengkel penilaian. Masa bengkel penilaian ni kita jemput dia ke angkasa, mesti agensi angkasa negara. Masa tu di PJ Holding
Kan? Sukalah mereka datang ke sana. So yang terpilih tu dengan pembentang tu. So tengok ni kreatif dia. So mereka membentangkan hasil projek mereka dan kita pilihlah pemenang-pemenang. Ini antara antena yang telah dibina. Tengok kreativiti mereka ni, gelung yang kita guna untuk hula hoop tu. So kita letak wire dalam ni untuk memegang wire tersebut. Ni satu lagi yang kreatif, smart. Walaupun hanya bentuk 4 segi, tapi inilah sebenarnya lagi luas antena, lagi mudah dia menerima isyarat. Ini tak ingat saya sekolah mana, ni bentuk ni hexagon, ni bentuk macam ni. Antena ni sebenarnya boleh diletakkan di luar ataupun di dalam. Cuma kita kata jauhkan daripada kilat. Kalau kita tahu UKM ni segala-galanya kena ditulis. So kita telah menghasilkan juga penulisan. Yang ni pelajar tahun akhir telah membentangkan kertas kerja ni di salah satu persidangan di Melaka. Dan ini juga kita tulis untuk prosedur. Jadi ini kita dapatkan refleksi pelajar. Mungkin tak nampak sangat. Ada 3 soalan yang kita nak dapatkan daripada mereka. Apakah pandangan anda berkenaan dengan projek SID? Nombor 1. Adakah kajian angkasa lepas menarik minat anda? Dan nyatakan sebab. Dan nyatakan cadangan anda untuk membangun projek SID masa depan. So inti ni adalah antara jawapannya boleh dikembangkan, menarik minat. Ada mana tu? Nak jadi astronomi sebelum ni. Salurkan kepada Kementerian Pendidikan. Ada Kementerian Pendidikan ini dicadangkan untuk disalurkan kepada Kementerian Pendidikan sebagai aktiviti mereka di sekolah. Dan dia cakap memberi peluang kepada para pelajar untuk memahami sains angkasa lepas dan lebih berminat selepas menjalankan projek ini di masa pendek. Jadi juga tak berapa nampak saya boleh baca. SID sangat bagus. Dan ni tengok ni, pernah menjadi bercita-cita untuk menjadi ahli astronomi. Kita tak ramai astronomi di Malaysia. Ni dicadangkan untuk menganjurkan pertandingan. Dan cara kebetulan pula kita kata why not kita buat pertandingan? Sebab dia kata pertandingan. Dan cara kebetulan lagi kita dapat duit pula daripada agensi angkasa negara masa tu yang boleh membantu kita dalam segi keuangan. Dan kita teruskan dengan projek 2. Masa untuk projek 2 ni kita masih lagi mendapat sumbangan sedikit duit daripada projek komuniti UKM. Dan kita adakan pertandingan inovasi cuaca angkasa 2013. Dan ini kita lebih tak atur masa ni sebab kita ada pengalaman menjalankan projek ni di 2 sekolah. Dan kita pun tak adalah bimbing sangat pelajar-pelajar, lebih kepada inisiatif pelajar sendiri. Dan kita dianjurkan oleh beberapa badan angkasa UKM, angkasa MOSTI dan juga disokong oleh Kementerian Pendidikan Malaysia. So lebih mudah kerja kita sebab ramai agensi yang membantu. Dan pertandingan adalah di peringkat kebangsaan untuk pelajar sekolah menengah seluruh Malaysia berumur 16 hingga 17 tahun, tingkatan 4 dan tingkatan 5. Yang bertujuan untuk memupuk kesedaran berkaitan cuaca angkasa. Sebab ramai yang tak tahu di kalangan pelajar sekolah menengah. Dan saya nak highlight lah di sini sebab kita di Malaysia kan, the most of Malaysia ini rasanya tertinggal 20 tahun ataupun 30 tahun daripada Indonesia berbandingkan dengan kajian berkaitan sains angkasa. Ni tengok ni agensi angkasa mengangguk pada so dan kita ni jauh sangat ke belakang daripada India. Kita tak payah pergi jauh, kita banding dengan sekitaran je. Sebab India pun dah ada satu teleskop di bulan di US sendiri pun tak hantar lagi. India dah hantar, dah sampai pun ke Mars. India jauh daripada kita. Dan berbandingkan dengan Filipina, Vietnam pun dah ada installation GPS dan sebagainya dia sejak tahun 1960-an lagi. Kita baru sahaja nak bermula. Dan lebihnya daripada inisiatif bekas Perdana Menteri Tuan Mahathir dulu.